Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم. Alhamdulillah, muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita terus menerus memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia Allah. Mudah-mudahan dengan segala amal ibadat yang kita lakukan diterima di sisi Allah sebagai amal-amal yang soleh. Mudah-mudahan kita melakukan amal kita dengan penuh rasa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masa-masa yang berbaki di dalam hidup kita ini dimanfaatkan untuk menambahkan kecintaan kita kepada Allah dan merasai nikmat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana nikmat itu akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kelazatan dalam melakukan taat akan menyebabkan kita merindui Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut antara maksudnya, sesungguhnya kematian itu adalah hadiah daripada Allah. Kerana hanyalah orang yang mati saja yang dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ia sebagai hadiah. Hadiah yang besar untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para perjuang Islam mereka merindui untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah merasa gerun dan takut di atas ujian-ujian yang menimpa, yang berupa kesakitan, yang berupa penderitaan, yang berupa penghinaan. Kerana mereka mengetahui bahawa hati-hati mereka telah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah memandang hati-hati manusia, hati manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mencintai kematian. Dan sifat orang mencintai kematian itu adalah dengan berlumba-lumba melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya mereka tidak gerun di atas segala ugutan-ugutan manusia, sama ada dengan kematian ataupun penyiksaan ataupun penghinaan. Kerana mereka yakin bahawa apa yang berlaku itu adalah ujian daripada Allah untuk meletakkan manusia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita sambung balik pengajian kita di dalam buku Iman dan Kehidupan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, masuk muka surat yang ke-31, perkara yang ke-18. Al-Quran membuktikan bahawa Allah itu ada ialah dengan berbagai cara. Di antaranya membukakan dan mengarahkan akal dan fikiran untuk memperhatikan bahawa segala yang ada di alam ini cukup membuktikan adanya pencipta yang bijaksana. Inilah kesimpulan yang mudah diterima akal. Segala sesuatu yang ada sebabnya, dan apa yang ada tentu ada yang mengadakannya. Nak membuktikan tentang kewujudan Allah. Banyak cara manusia boleh nak mencari tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ialah bagaimana manusia menggunakan akal untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah saja, iaitu sesuatu yang ada pasti ada pembuatnya. Sesuatu yang wujud pastilah diwujudkan oleh sesuatu. Berbeza dengan pandangan sains bahawa kewujudan sesuatu itu adalah secara natural, secara semula jadi. Islam tak. Sesuatu yang wujud itu pasti ada yang mewujudkannya. Tak mungkin dia jadi dengan sendirinya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-164. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas
وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Yang bermaksud sesungguhnya tentang ciptaan langit dan bumi, silih berganti siang dan malam, kapal yang berlayar di lautan, memberi manfaat kepada manusia, air yakni hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit, yang diturunkan melalui awan, lalu dihidupkannya dengan air itu sesudah tanah kering kontang, dan diperkembangkannya di bumi segala macam binatang, tiupan angin dan awan yang disuruh bekerja antara langit dan bumi. Sesungguhnya semua itu menjadi bukti kebenaran yakni Tuhan itu ada bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala bila dia nak bagi tahu kepada manusia tentang kewujudannya, maka dia menciptakan sesuatu yang manusia boleh melihat dan memikirkan tentang kewujudan itu. Manusia dapat lihat, dapat rasa, dapat tengok, dapat memikirkan bahawa ini menandakan bahawa ada kuasa yang maha dahsyat. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 164 ini dia bagi perumpamaan kepada manusia yang manusia selalu tengok, yang manusia nampak, yang manusia boleh memikirkan. Benda yang Allah Ta'ala beritahu ni bukan benda gaib yang manusia susah nak memikirkan alam gaib. Benda yang manusia nampak hari-hari, benda yang manusia boleh perhatikan. Maka Allah Ta'ala cerita tentang penciptaan langit dan bumi. Khalaqas samawati wal ard. Penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi bila manusia tengok, manusia perhatikan bahawa bagaimana langit ini berdiri tanpa tiang. Tak ada tiang tapi langit itu teguh tetap di atasnya. Bila manusia memandang di angkasa raya, manusia akan melihat bintang-bintang yang berada di angkasa raya. Yang mana bintang-bintang ini tidak berguguran, tidak jatuh. Ada bulan di angkasa raya, bulan ini tidak jatuh. Mana tiangnya? Pusing satu dunia tak jumpa tiang. Allah Ta'ala cerita tentang 7 petala langit. Kita duduk langit ke berapa? Wallahu a'lam bissawab. Tak tahu gitu. Secara detailnya kita langit ke berapa yang kita nampak, yang boleh manusia sampai. Bila bincang tentang Nabi Isra', Nabi naik ke langit ke berapa? Wallahu a'lam bissawab. Adakah langit yang dilalui oleh Nabi itu sudah melangkaui 7 petala langit? Wallahu a'lam bissawab. Tak tahu. Tapi Allah Ta'ala suruh kita fikir, suruh kita tengok langit yang kita nampak, awan yang kita nampak bergerak, langit yang kita nampak berwarna biru itu, dan tengok juga kepada bumi. Bumi yang Allah Ta'ala cipta. Kita yang duduk di iklim khatulistiwa, bumi dia berbeza dengan orang yang duduk iklim panas di padang Sahara sana. Kita duduk iklim khatulistiwa mungkin nampak hijau banyak, tapi kalau kita pergi ke negara-negara Arab, kita tengok bukit-bukit yang terdiri daripada batu-batu yang keras. Kalau naik bukit itu tanpa pakai kasut, memang koyak, orang kata luka kaki. Itu mengajak manusia untuk berfikir, bumi ini siapa cipta, langit ini siapa cipta. Ya. Kemudian Allah Ta'ala cerita tentang peredaran di antara siang dan malam. Ada peredaran siang, ada peredaran malam, pertukaran waktu. Bagaimana pertukaran waktu itu berlaku? Bila mana kita lihat kepada perjalanan matahari, bergeraknya matahari daripada arah satu arah ke satu arah sehingga dia terbenam. Ia menggambarkan kepada kita suasana berubahnya hari. Malam dan siang ini adalah sebagai satu tanda tempoh berjalannya masa dan juga penentuan terhadap tarikh-tarikh penting di dalam Islam. Tahun-tahun di dalam kalender Islam, tahun-tahun manusia melakukan ibadat, antaranya melihat kepada kedatangan bulan Ramadan dan juga tentang bagaimana nak melaksanakan ibadah haji. Maka ada hikmah di antara peredaran bulan, ada hikmah di antara peredaran siang dan juga malam. Begitu juga siang ini manusia disuruh bekerja, sampai saja pada waktu malam manusia disuruh rehat waktu malam dan memanfaatkan sedikit daripada masanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Malam tu kena cari ruang sikit sahaja yang dituntut kepada kita, yang difardukan kepada Nabi, iaitu berqiyamul lail, bangun sikit. Kita ni beruntung tuan-tuan, sekarang ni subuh dah lewat sikit kan. Subuh dah lewat, maka dan lagi bangun sembahyang 2 rakaat qiyamul lail, tahajud 2 rakaat. Sekurang-kurangnya kita sempat bangun 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Boleh tahajud sampai bila? Sampailah bila melakukan azan subuh. Azan subuh tu tak habis dah tahajud, habis dah qiyamul lail. Ya. Jangan pula bila tengok subuh lewat duk habis masa dalam bilik air. Masa tu baru nak trim janggut, masa tu baru nak trim misai, masa tu nak gosok gigi, nak tengok mana hak kilat, mana tak kilat. Habis masa bilik air 15 minit, azan subuh. Oh, rugi, masya-Allah, rugi. Jadi trim misai janggut, cari masa lain. Jangan masa-masa tu rugi sangat. Masa tu cari ruang, sembahyang 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir pun jadi. Baca dapat Quran 3 ayat pun jadi. Sebab itu ruang dan peluang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila Allah jadikan malam dan siang, fitrah pula kepada manusia, malam ni memang dia rasa mengantuk nak tidur. Walaupun ada yang tidur siang, apatah lagi dalam kuliah tidur, lagi ramai. Kena pula surau ada aircon lagi, kan? Hari Jumaat esok ramai orang tidur dan khutbah. Khatib nak nimba alhamdulillah, dia pun alhamdulillah terus tidur. Itu yang bangun bila kita kejut, dia pusing menghadap kita nak semayang. Saya kalau tidur saya tak kejut, saya biar. Kadang-kadang orang sebelah saya dia kejut, dia bangun-bangun dia pusing menghadap kita nak semayang. Dah ada mengamai, ngantuk, tidur depan menghadap kita, menghadap kiblat sebelah sana. Jadi semayang khutbah macam mana? Khutbah tak dengar, semayang macam mana? Pahala tak dapat lah semayang tu, selesailah urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala tak dapat, tak dengar khutbah. Itu boleh gagah lagi lah tuan-tuan. Zuhur apa ni, semayang Jumaat ni tidur. Sebab khutbah penat, kita ni di Selangor tak cuti, bekerja ke sana nak pergi kerja. Yang jadi lebih peliknya tuan-tuan, khutbah raya pun tidur. Ini memang teruk. Pagi pula tu dah bangun tidur lagi. Ini memang peliklah manusia ni tuan-tuan. Kita kena fikir bila kita ni banyak sangat tidur ni, maknanya apa? Maknanya syaitan dekat ni kita. Syaitan dekat, kacau kita, ganggu kita, tak bagi ibadat, ngantuk je. Tapi kalau masa lain tak mengantuk, masa nak main kuliah, masa ni syaitan ganggu kita. Jadi kena cari amalan-amalan yang menyebabkan kita ni boleh dihindar daripada gangguan-gangguan syaitan ni. Baik, kemudian Allah Ta'ala cerita tentang kapal yang berlayar di lautan. Cerita tentang kapal yang berlayar di lautan ni tuan-tuan. Kenapa dia cerita kapal berlayar di lautan? Sebab zaman tu tak ada kapal terbang. Pada zaman kapal terbang ada, Allah Ta'ala cerita lah pasal kapal terbang. Tapi cerita kapal terbang ni Allah Ta'ala cerita tentang burung yang terbang. Kamu lihat bagaimana burung berterbangan di langit. Burung diterbang ada 2 sayap. Kalau satu daripada sayapnya patah ataupun cedera, maka dia tidak balance, dia akan jatuh. Ni Allah Ta'ala cerita tentang burung. Burung ni pula tuan-tuan, Allah Ta'ala cipta burung ni, dia terbang, dia ada level-level tertentu yang dia boleh terbang. Tak semua burung boleh terbang tinggi. Ada burung-burung yang tertentu level yang takat ni je, satu lapisan. Ada yang boleh pergi tinggi, ada lagi tinggi, ada lagi tinggi, ada lagi tinggi. Yang lebih tinggi tu burung-burung yang special, yang dia boleh terbang pada kedudukan yang tinggi. Mudah ya tuan-tuan, kita tengok itik nila. Orang Utara panggil itik nila, orang Kelantan panggil itik serati. Itik serati tinggi mana dia boleh terbang? Tak tinggi, dia boleh terbang tapi tak tinggi kan. Sebahagian daripada burung juga, tapi tinggi dia terbang takat tu je, tak boleh pergi lebih daripada tu. Begitu juga dengan burung. Burung-burung yang kecil, dia tak boleh terbang tempat yang tinggi sebab tak cukup oksigen, mati dia. Tak sempat oksigen dia nak hidup, mati je. Itu cerita tentang langit. Maknanya kedudukan langit ni dicerita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada level-level oksigen, semua dicerita oleh Allah. Cuma kita orang Islam ni tak apa rajin nak mengaji sikit sains, tak apa rajin nak buat kajian, maka tak jumpa. Orang barat buat kajian, dia jumpa. Kita ni tak apa nak rajin, maka tak jumpalah kita benda-benda tu.
Baik, Allah Ta'ala cerita tentang kapal yang berlayar di laut. Contoh, kapal yang berlayar di laut pakai apa? Kuasa apa? Angin. Angin, menggunakan angin. Ya, sebab itu orang-orang yang berlayar zaman dulu mereka hebat. Mereka tahu bagaimana kedudukan angin, bagaimana dia boleh sampai kepada lokasi itu, bagaimana dia membelah lautan, bagaimana dia tahu tentang keadaan pasang surut air laut. Semuanya itu menggambarkan bagaimana Allah izinkan kapal-kapal yang besar ini membelah lautan sampai ke destinasi dia. Ada waktu-waktu layarnya dinaikkan, ada waktu-waktu layarnya diturunkan. Kamu tak fikir ke bagaimana kapal itu bergerak? Tak ada roda, tak ada enjin, tapi kapal itu bergerak dengan kuasa yang diizinkan oleh Allah, iaitu menggunakan angin. Kemudian Allah Ta'ala cerita tentang air hujan yang turun daripada langit. Saya cerita detail dah itu tentang air hujan. Saya dah cerita dah, saya ingat lagi tentang bagaimana kejadian hujan, bagaimana air itu turun daripada langit yang mendapat manfaat. Saya dah cerita detail dah itu, saya tak nak ulang lah. Yang mana Allah perjelaskan di sini, dengan turunnya air hujan daripada langit itu jatuh daripada tempat yang tinggi, yang mana kita sedia maklum, mana-mana air yang diletakkan pada tempat yang tinggi, bila dia jatuh, dia akan jatuh dengan tekanan yang sangat kuat. Sebab itulah orang letak hidroelektrik, tumpangannya di tempat-tempat yang tinggi, yang boleh menyebabkan turbine ataupun bilah-bilah generator itu boleh berpusing untuk menghasilkan tenaga elektrik, sebab tekanan daripada air yang tinggi. Sebab itu orang yang mandi ketika mana berlakunya hujan lebat di atas bukit ataupun disebut sebagai kepala air, bila dia mandi di bawah, bila datang saja kepala air ataupun air yang kuat daripada atas, kerana atas dah hujan, dia boleh membunuh manusia. Sebab apa? Sebab faktor tekanan yang tinggi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala cerita, Allah Taala turunkan hujan dari langit yang tempatnya lagi tinggi. Masya Allah, tinggi sungguh. Tapi dia jatuh, dia tidak menjadi mudarat, tetapi dia jadi manfaat. Bagaimana? Allah Ta'ala jelaskan bahawa bila turun saja air dari langit, iaitu hujan, maka ia menghidupkan tanah yang kering kontang, dan juga dengannya berkembang biak segala binatang-binatang ternak. Kenapa? Kerana bila mana turun saja air hujan itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah pecah-pecahkan, Allah Ta'ala telah rekah-rekahkan, supaya ia menjadi titisan-titisan air hujan. Dia jadi titisan air, dia tak jatuh sekelompok macam tu, tak jatuh seketul itu. Kalau dia jatuh macam tu, mati kita lama dah. Bayangkan ketinggian di antara bumi dengan langit itu, berapa ketinggiannya? Tinggi, Masya Allah. Orang naik kapal terbang ketika mana langgar awan yang ada air ni pun bergegar terbang. Maknanya Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, ni turun air hujan jadi manfaat. Kepada siapa? Kepada tanah-tanah yang kering. Kita baru-baru ni kemarau kan, katanya bukan kemarau, tetapi cuaca panas yang luar biasa. Pening tak kita baca, ini bukan kemarau, tapi cuaca panas yang luar biasa. Habis itu kemarau tu apa? Kemarau tu cuaca panas lah. Ngaku je lah kemarau, ada cerita pening-pening bawah. Menyusahkan orang. Maka cuaca yang panas itu apa jadi kita tuan-tuan? Tengok bomba standby di antara elite highway tu kan, sebelah kiri jalan tu, pada kendak menghala ke Shah Alam, bomba standby berkampung situ. Sebab panas, terbakar kan. Tanahnya gambut, bara di bawah tu. Maka sebab itu bomba standby. Tuan-tuan tengok bomba standby tu kenapa? Ada bara berlaku di bawah tu, tanahnya gambut, susah nak dipadamkan. Dia dah padam dah, rupanya bara tu masih ada, terbakar balik. Macam mana tanah tu boleh terbakar? Antara faktornya, orang buang botol. Balik botol-botol, berlaku cuaca panas, kena pada botol, jadi kantar, terbakar rumput. Bakar rumput. Lepas tu ada orang yang suruh rokok, balik pula untuk rokok, bakar rumput, jadi panas. Bila turun hujan, kata Allah, bumi yang kering kontak, kamu lihat dia jadi hijau. Dulu lopak-lopak yang tidak ada air menjadi lopak-lopak air. Kamu tengok air itu datang daripada mana? Datang daripada langit. Datang daripada langit, awan-awan yang berat yang menurunkan hujan. Bahkan ia menjadi manfaat kepada binatang. Apa manfaat kepada binatang? Binatang-binatang dapat minum.
Binatang dapat ambil manfaat daripada air yang turun daripada hujan. Binatang-binatang yang hidup dalam air hidup berkembang biak. Binatang-binatang yang berada di kawasan-kawasan yang terpencil, yang ada wadi ataupun dipanggil kelopak air, maka bila turun hujan mereka pergi minum, menjadi manfaat kepada manusia. Kemudian Allah Ta'ala cerita tentang tiupan angin dan awan yang disuruh bekerja antara langit dan bumi. Allah Ta'ala ulang balik cerita tentang langit bumi, iaitu di antara langit dan bumi ini ada tiupan angin. Angin ni ada banyak jenis, tuan-tuan. Ada angin yang bertiup kering, ada angin dia tiup tapi kering. Angin ni penting tak? Penting angin ni. Kenapa angin ni penting? Angin ini membawa debunga di antara pokok jantan dan pokok betina untuk disatukan, untuk dicantumkan, menghasilkan buah-buahan, untuk menghasilkan bunga-bunga yang baru, untuk menjadikan tumbuh-tumbuhan ini membiak. Hebat, Masya Allah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pokok jantan duduk sini, pokok betina duduk sini. Bagaimana dia boleh bersatu untuk mendapat ataupun membiak? Angin bawa tiup angin. Debunga-debunga jantan ni bercantum jadi buah, membiak menjadi benih-benih. Sebab itu Allah Ta'ala suruh berfikir. Allah Ta'ala suruh berfikir, kamu tengok macam mana ke pokok-pokok ini membiak? Tiupan angin. Ada angin yang sejuk. Kita duduk dalam surau ni pasang aircon. Ada angin, tapi anginnya sejuk. Dia tidak angin kering, anginnya sejuk, lembap, ada kelembapan. Ada angin yang kuat, yang diperlukan angin kuat untuk meniup layar-layar kapal-kapal supaya boleh bergerak di lautan. Kalau tak ada angin, tak bergerak. Tengok berapa kategori angin. Dalam manusia pun ada angin juga, perlu tekanan. Kalau tak ada tekanan, susah manusia ni. Memerlukan tekanan supaya tekanan itu membantu manusia nak bernafas, hirup, buang udara. Ada angin. Tengok cerita pasal angin tu banyak. Ada orang dia panggil kepala angin juga. Ada kepala angin. Angin dia tak pernah betul. Cerita tentang angin, Allah Ta'ala cerita angin ini disuruh bekerja di antara langit dan bumi. Dia ada kerja dekat langit, dia ada kerja dekat bumi. Bumi tadi mencantum tumbuh-tumbuhan, di langit untuk burung-burung berterbangan, layang-layang dan sebagainya, mempunyai kuasa angin, belon dan sebagainya terbang. Ya, semuanya itu menggambarkan kepada manusia tentang bukti kebenaran bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh manusia fikir. Jadi maknanya tuan-tuan, nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni bukanlah benda susah sangat, bukan benda yang payah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Yunus ayat yang ke-101, Qul inzuru ma fis samawati wal ardh. Katakanlah wahai Muhammad, perhatikan dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Dalam surah Yunus ayat 101 Allah Ta'ala cerita lagi, katakanlah wahai Muhammad, perhatikanlah dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Manusia ni disuruh banyak sangat berfikir. Berfikir dengan melihat kejadian ciptaan Allah yang zahir, yang nampak. Jangan duk fikir tentang benda tak nampak. Nabi larang, jangan kamu berfikir tentang zat Allah, kerana pasti kamu binasa. Fikir tentang bagaimana Allah bersemayam di arash. Arash tu macam mana? Allah ni duduk di kursi. Kursinya bagaimana? Kursi macam tu imam ke? Kursi macam tu khatib ke? Allah Ta'ala ni ada tangan. Ya dia Allah, tangan Allah. Tangan Allah tu macam kita ke? Tak selalu fikir benda yang tak nampak, fikir benda nampak saja. Benda nampak ni akan menyebabkan manusia fikir tentang bagaimanakah manusia dapat mengakui kewujudan Allah. Dua orang ahli falsafah barat, falsafah di zaman dahulu, iaitulah Socrates dan juga Aristotle. Dua orang ahli falsafah ini, Socrates bertanya kepada Aristotle tentang, kamu percaya tak bahawa di dunia ini ada satu kuasa yang menciptakan? Socrates tanya. Kata Aristotle, aku tak percaya bahawa dunia ini ada yang menciptakan. Kata Socrates, apakah benda yang paling kamu suka? Kata Aristotle, aku suka kepada melihat lakaran-lakaran ataupun tulisan-tulisan ataupun seni-seni yang ditulis oleh manusia ataupun puisi-puisi yang dikarang oleh manusia. Dia suka kepada puisi, suka kepada tengok
lakaran, lukisan dan sebagainya. Kata Socrates kepada Aristotle, adakah dengan melihat itu kamu merasa hebat tentang lukisan itu? Dia kata ya. Ataupun puisi itu? Ya, dia kata. Kalau kamu rasa hebat, hebat yang kamu rasa itu kat mana? Dia kata hebat aku kepada yang mengarang puisi itu. Kalaulah kamu kata yang mengarang puisi itu hebat, kamu pasti terima bahawa ada pengarang kepada puisi itu. Ya, aku terima ada pengarang kepada puisi itu. Baik, kalau begitu, bagaimana pandangan kamu, kata Socrates, tentang alam ini ada tak yang menciptakannya? Oh, dia kata aku tak terima alam ini ada yang menciptakan. Kata Socrates, kalau puisi yang hebat tadi ada orang yang buat menyebabkan kau rasa takjub, bagaimana mungkin alam ini yang lebih hebat kau tak boleh fikir bahawa ada yang menciptakan? Aristotle yang menolak tentang kewujudan Tuhan, maka dia terkejut. Dia kata kalau begitu aku terima bahawa alam ini ada pencipta. Tetapi persoalan aku ialah, kata Aristotle, kenapakah aku tidak boleh melihat pencipta itu? Sedangkan aku boleh melihat orang yang mencipta puisi, aku boleh melihat orang yang melukis. Kata Socrates, itu kita tolak tepi dulu, kita setuju dulu dalam bab yang pertama bahawa alam ini ada penciptanya. Okey tak? Aristotle kata kalau begitu aku terima. Baik, sekarang aku nak cuba bincang jawapan yang kedua. Kamu yakin tak kamu ada nyawa? Kata Aristotle, aku yakin kalau tidak ada nyawa aku akan mati. Boleh tak kamu tunjuk aku kat mana nyawa kamu? Ni ahli falsafah ni sembang, dua orang ahli falsafah sembang. Maka kata Aristotle, aku tak boleh tunjuklah kat mana nyawa aku. Kalau nyawa kamu pun kamu tak boleh tunjuk, macam mana kamu nak tanya tentang pencipta alam ini yang kita tak boleh lihat? Maka berhentilah perbualan di antara dua orang ahli falsafah ni, bincang tentang kewujudan Tuhan. Mereka tak Islam tapi bincang macam mana alam ni ada wujud. Ini satu benda yang manfaat yang datang Quran memperjelaskan. Kalau mereka melihat kepada Quran, mereka akan bertemu bagaimana Quran menjelaskan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Sabah ayat ke-46, Qul innama u'izukum biwahidah an taqumu lillah masna wa furada summa tatafakkarun. Katakanlah wahai Muhammad, aku hanya mengajar dan menasihati kamu dengan satu perkara sahaja, iaitu hendaklah kamu bersungguh-sungguh berusaha mencari kebenaran kerana Allah semata-mata, sama ada dengan cara berdua, iaitu dengan belajar, atau seorang diri, iaitu dengan berfikir semata-matanya untuk mengetahui salah dan benarnya seruan yang aku bawa. Kata Nabi ini bawa kepada kita tentang kebenaran ini, maka Nabi beritahu, kamu nak tahu kebenaran, kamu kena pergi berdua. Berdua maknanya pergi belajar, pergi ngaji, buat discussion, buat mentelaah. Ataupun kamu duduk seorang-seorang pun kamu boleh kenal Allah. Bagaimana? Kamu guna akal kamu. Akal kamu ni Allah Ta'ala bagi ni, kamu boleh guna untuk kenal. Maka sebab itulah, kalau kita kata menggunakan satu instrumen yang disebut sebagai instrumen untuk kenal Allah, yang disebut sebagai akal, kita dah boleh tahu dah bahawa alam ini ada pencipta, dan penciptanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kelas saya di UPM ada seorang student saya daripada Libya. Student saya daripada Libya. Saya tanya soalan kepada student saya. Saya kata, please explain to me why you proud to be a Muslim. Jadi si Libya ni, orang Libya ni jawab. Orang Libya ni, orang Arab ni tuan-tuan, dalam kelas pantang tanya soalan angkat tangan. Pantang tanya soalan angkat tangan. Orang Melayu kita pantang tanya soalan semua suruh duduk. Warak terus masa tu. Duduk, tengok handphone, tak angkat muka pun. Itu beza student Melayu dengan student Arab. Jadi saya kata, please explain. Dia kata, saya nak explain, saya bangga jadi seorang Muslim kerana Islam ini tak memerlukan pembuktian dalil-dalil yang susah untuk mengetahui tentang kewujudan Allah. Cukup sekadar kita lihat penciptaan Allah, cukup sekadar kita memerhati, cukup sekadar kita merasai, kita tahu bahawa alam ini ada penciptanya. Penciptanya itu mestilah Allah Subhanahu wa taala. Senang dia jawab. Tanya budak Melayu sebenarnya.
Semua tak jawab, tak ada seorang pun jawab. Ini beza. Sebab apa? Sebab kita tak nak guna akal kita untuk berfikir. Ini kelemahan kita. Bila kita ada akal, kita tak nak guna. Mari pula orang bagi tahu akal ni tak boleh digunakan untuk mengenal Allah. Mana boleh macam tu? Quran beritahu guna akal. Ada guru mengajar tak boleh guna akal untuk kenal Allah. Apa tak boleh pula? Quran suruh bagi tahu boleh. Tetapi yang tak bolehnya untuk bincang ghaib tu. Yang ghaib tu yang tak boleh Nabi larang. Tapi guna akal untuk kenal Allah. Sebab akal ini pasti selari dengan Islam. Mesti selari dengan Islam. Tetapi Islam tidak semestinya kena selari dengan akal. Itu bezanya. Apa saja yang didatangkan oleh Islam, akal mesti boleh terima. Tetapi tak boleh kita paksa Islam kena ikut akal. Tak boleh. Akal tu kena ikut Islam. Dia akan selari. Pasti selari. Sebab yang mencipta kita ni Allah Subhanahu Wa Taala, yang cipta alam ni Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila Allah Taala cipta alam ini, sesuai tak dengan kita nak duduk? Pastilah sesuai. Sebab itu malaikat ketika bertanya kepada Allah tentang penciptaan Nabi Adam AS, malaikat tak kata kepada Allah, wahai Allah, kenapa kamu nak cipta manusia yang akan melakukan kerosakan di atas muka bumi? Kata Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Maknanya Allah Ta'ala cipta alam ini sesuai dengan manusia boleh hidup, boleh makan, boleh minum, boleh membiak, boleh menggunakan kudrat, boleh menggunakan akal untuk membuat rekaan-rekaan baru sesuai. Tetapi kalau manusia melampau, maka kata Allah, tunggu, aku bagi kepada kamu azab. Manusia boleh guna akal untuk mencipta apa juga, cipta kapal terbang, cipta jet. Tapi ingat, dalam kamu mencipta sesuatu, jangan kamu lupa kepada aku. Kalau kamu tunjuk kamu hebat sangat, Allah Ta'ala uji kita. Baru Allah Ta'ala tutup hijab 19 hari, tak jumpa dah kapal terbang yang hilang. Tunjuk hebat sangat, Allah Ta'ala test sikit je. Teknologi yang canggih, segala-galanya yang canggih, semuanya confused, semuanya pening, semuanya tak ada jawapan. Apa yang dah berlaku? Sebab Allah Ta'ala uji sikit je. Saya kuliah di Shah Alam. Khalid Qari'ah tu adalah bapa kepada co-pilot MH370. Ahli jemaah, memang ahli surau. Anak dia yang co-pilot tu, yang Farid bin Abdul Hamid, tak balik kan. Bapak dia orang surau, orang hebat, orang main mengaji surau. Sabar, bapak dia hebat, sabar dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian. Ini ujian. Tapi satu tamparan kepada kita supaya kita tahu bahawa segala yang kamu cipta yang hebat sangat, yang kamu kata canggih sangat tu, Allah Ta'ala uji. Semua habis pening. 26 buah negara pening kepala, tak jumpa. Macam-macam teori, macam-macam benda digunakan, termasuklah teropong buluh digunakan nak pergi cari kapal terbang. Tiga terbang dah digunakan. Tak sempat episod ketiga je nak guna harmonika, tak dan. Laksamana Doremi lain ketiga dia pakai harmonika. Tak sempat dah kena tahan dengan Jakim tak bagi masuk. Tapi dia sempat lagi pergi teropong di Lumut. Siri ketiga tuan-tuan search kat internet, pergi teropong kat Lumut. Dia pakai juga, tak dapat harmonika, dia pakai ketuk. Pakai kayu gedung yang panggil ketuk panggil azan. Video tu dipapar pula tu secara bangga. Bomo bengong. Pakai blazer, pakai tie. Satu Malaysia lagi pakai nampak. Tak serik-serik dipukul gendang pula, masuk dalam laut pakai teropong buluh, naik bot pergi ke laut, cari dekat Lumut, minta mayat timbul. Ngaji mana? Ya Allah. Yang sedihnya, yang pegang buluh tu, yang pegang buluh ramai-ramai tu dekat Lumut tu, pakai kopiah semua. Pakcik-pakcik yang bubur kata mari, rumah kata pergi. Azan kuat-kuat dekat pantai Lumut tu panggil. Kawan tu kat lautan Hindi, panggil kat lautan Lumut. Cuma dia tak panggil ikan lumba-lumba yang tolong dia. Bengong tuan-tuan, ya Allah Tuhan. Perkara-perkara khurafat, perkara-perkara syirik. Ingat boleh tukar pakai songkok, pakai tie, pakai blazer ni model lah tuan-tuan. Fikiran kolot juga. Cuma ada satu positifnya dia buat macam tu. Di sudut positifnya ialah kita lihat anak-anak muda pun tak percaya dah sekarang pada bomoh. Positif side-nya kan, ramai pun tak percaya, orang ketawa dan sebagainya. Saya forum dekat UPM baru ni, saya cerita pun studio pakat delak yang ramai. Maknanya orang muda pun tak percaya kat bomoh.
Jadi tuan-tuan yang bercita-cita nak jadi bomoh tu berhenti je lah. Pasarannya sedang menjunam sekarang ni. Tak payah pegangan nak jadi bomoh. Maka Allah Ta'ala beritahu, kamu berhati, kamu kata kamu hebat. Ini ujian supaya manusia kembali kepada Allah. Maka sifat orang yang beriman, bila mana dia melihat sesuatu yang berlaku, dia baca Quran macam kita tu, baca Quran, tengok terjemahan ayat, tengok maksud ayat, maka kita akan lihat bagaimana kerdilnya kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makin kita kena dekat kepada Allah. Bila kita diuji, datang benda-benda bencana, kita dekat lagi dengan Allah. Sama ada buat solat hajat, sama ada kita merayu dengan Allah, macam-macam kita buat untuk dekatkan kita kepada Allah. Tapi janganlah dalam keadaan bala bencana berlaku begitu, kita pun mengandung maksiat juga. Sampailah kita buat fast future music. Allah Ta'ala tunjuk dalam keadaan kamu ditimpa bala, kamu buat lagi maksiat. Ditunjuk 6 orang mati dalam konsert tu. Sembunyi-sembunyi dia punya iklan, iaitu melalui Facebook, invitation by friends, invite, buat tutup-tutup. Orang tengah tu cerita tentang kehilangan kapal terbang. Ada orang bersukaria lagi dengan pakaian yang Masya Allah. Bila mana Allah Ta'ala uji manusia, tengok dalam pada macam ni, kamu kat sini buat sembahyang hajat, kat sini buat selawat, kat sini buat maksiat. Macam mana Allah Ta'ala nak makbul doa? Dekat Genting Halal dari Elton John, macam mana Allah Ta'ala nak makbul doa? Ingat Allah Ta'ala ni apa? Program maksiat berjalan seperti mana biasa juga. Lepas tu program selawat pun berjalan juga. Allah Ta'ala akan perintah kita apa? Allah Ta'ala perintah kita, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak orang buat baik, cegah kepada maksiat. Kita terbalik, ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang kepada ma'ruf, pada masa yang sama mengajak orang juga kepada maksiat. Mana Allah Ta'ala nak makbul doa? Tak dimakbul doa orang yang buat dua benda sekali, maksiat buat, pada masa yang sama taat buat. Nabi SAW cerita tentang seorang yang sembahyang di hadapan Kaabah, angkat tangan tinggi-tinggi berdoa kepada Allah. Tinggi angkat tangan dia, merayu kepada Allah, minta macam-macam dengan Allah. Nabi kata doa sebulan demi sebulan tidak akan dimakbulkan oleh Allah. Kerana apa? Kerana dalam dirinya ada mengalir darah-darah daripada sumber yang haram. Di antara doa tak dimakbul, makan benda-benda haram. Di antara doa tak makbul, buat benda-benda haram. Tak makbul doa, angkat semayang depan Kaabah, masuk pergi dalam Kaabah pun tak dimakbul doa. Jadi sebab itu, bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, turun, rendah diri, tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah, mohon taubat di atas dosa-dosa. Bukan minta ditemukan MH370 saja, tapi bertaubat di atas dosa yang kita buat. Sebagai individu, sebagai rakyat, sebagai pemimpin, doa, tunduk, bertaubat kepada Allah, mohon kepada Allah keampunan. Sebab ini adalah ujian daripada Allah, ini adalah bala daripada Allah. Ia bukan satu fenomena biasa. Kalau manusia tak berfikir macam tu, maka sebab itulah manusia rasa tak ada apa. Program selawat pakai tudung, pakai jubah. Program maksiat naik, orang pakai seluar pendek, menari atas konsert dan sebagainya. Macam mana Allah Ta'ala nak makbul doa? Panggillah talk syekh daripada mana pun. Sebab Nabi sebut doa orang yang tidak dimakbul oleh Allah sebab dia memakan benda-benda yang haram. Dalam dirinya mengalir darah-darah daripada sumber-sumber yang haram. Mana nak makbul doa? Sebab tu orang beriman tengok ayat-ayat Allah yang lebih dekat dengan Allah, lebih tunduk kepada Allah, melayu kepada Allah. Kita cari orang-orang yang soleh, minta orang soleh doa untuk kita. Ini penting-penting tu kan, orang-orang yang soleh ni kita minta doa. Future music ni tu kan, saya ceramah di satu tempat baru ni. Pengurusi surau ni adalah seorang doktor perubatan. Dia ada 5 klinik dan juga dia ada seorang yang boleh bagi jarum untuk orang yang isap heroin. Dia ada jarum dia boleh bagi. Maka dia kata, Ustaz, kalau saya tengok penagih itu ketagih, saya akan buka kereta pergi jumpa dia. Awak isap apa? Heroin. Dan ini saya ada jarum heroin, cucuk, bagi balik jarum kat saya. Cara cucuknya ni minta balik jarum.
Kata kenapa begitu doktor? Dia kata supaya dia mati dia seorang je. Kalau dia pakai jarum, dia kongsi dan dia akan merebakkan HIV. Kata doktor ni, dan dia ada lesen tu. Jadi ada satu NGO yang menguruskan kes dadah. Dia kata kalau Ustaz tengok seorang penagih di belakang ada 4 orang lagi adalah pembawa HIV. Setiap penagih di belakang ada 4 orang, 3 ke 4 orang. Malaysia tidak akan mencapai negara maju sebab Malaysia fail peringkat yang ke-6, iaitu mengurangkan pengidap HIV. Lain semua Malaysia dah capai, dia kata. Yang ke-6 Malaysia tak capai. Kalau tak capai 2020 ni, maka Malaysia tidak akan capai negara maju, iaitu mengurangkan pengidap HIV positif. Saya pun tanya, apa komen doktor tentang dadah yang diambil oleh mereka yang mati dalam future music baru ni? Dia kata dadah yang mereka ambil itu adalah dadah yang orang pertama kali ambil terlebih dos, dia akan mati. Tapi kalau orang biasa ambil, dia tak mati. Oh, macam tu pula doktor. Dia kata first timer tu, first percubaan pertama tu. Dan dia mensyaki bahawa yang mati itu adalah orang yang pertama kali cuba. Sebab tu tuan-tuan baca dalam surat khabar, dalam baca dalam Facebook, abang kepada mangsa kematian tu beritahu apa? Adik saya orang baik. Kan? Adik saya orang baik, dihormat dan sebagainya. Ini jawapan dia. Doktor dia beritahu, dia first timer, first time cuba, terlebih dos, mati. Saya tanya doktor, macam mana dadah ini berfungsi? Dia kata dadah yang berfungsi ini, dia akan memberi kepada orang itu kelazatan, kenikmatan 4 jam non-stop. 4 jam non-stop. Dia kata, Ustaz, saya bagi perumpamaan beginilah, perumpamaan doktor ni. Kalau orang lelaki buat hubungan seks, dia hanya merasa lebih kurang 30 saat ataupun setengah minit. Orang ini merasa nikmat yang macam tu 4 jam non-stop. Ini perumpamaan dia bagi tahu, 4 jam non-stop. Jadi dia kata ketika mana muzik ini dimainkan, muzik ini datang slow dulu, dung 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 dung, jantung akan mengikut rentak muzik itu. Tetapi bila masuk pukul 4 kat kelak-kelak malam ni ataupun di konsert, muzik dia jadi lain. Muzik dia akan jadi lebih laju, dung 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 dung. Jantung akan menari ikut rentak drum itu. Dan akhirnya bila dia makin laju, akhirnya jantung itu berhenti berdenyum, jantung sesak nafas dan mati. Ini bagaimana kes kematian kepada future music hari itu. First time cuba, kawan-kawan mungkin dalam Facebook, jomlah pergi sekali je, sekali ni je, pergilah sekali. Ada cubalah sekali ni je, cubalah sekali, akhirnya mati sekali juga mati. Dan mungkin juga dia dimasukkan di dalam minuman juga, Allah a'lam bissawab. Sebab di situ ada pusher yang dah ready untuk menjual, mencari pelanggan-pelanggan baru. Siapa yang ambil selepasnya akan jadi pelanggan dia. Dan Malaysia rupanya dah jadi pusat penyebaran dadah yang begitu dahsyat sekarang ni. Orang tak main lagi dah heroin, orang tak main, dia memain kepada pil-pil ini, ekstasi dan sebagainya, syabu dan sebagainya. Maka di sini jadi pusat dia, ya, pusat-pusat penyebaran. Sebab apa? Sebab manusia lupa kepada Allah, lalai, leka. Allah Ta'ala uji dalam keadaan manusia ni dalam susah, manusia pergi buat lagi benda-benda maksiat. Maka lagilah Allah Ta'ala tutup hijab, bagi kesukaran, bagi lagi kesempitan, sempit. Akhirnya tak boleh keluar daripada kesempitan, dia jadi pening, jadi bingung, tak tahu nak buat apa. Sana serang, sini serang, berlaku macam-macam bencana. Manusia tidak mahu kembali kepada Allah. Manusia lupa bahawa manusia ada Allah. Akal Allah Ta'ala bagi, manusia tak nak guna bahawa ini ujian, ini pahala, ini satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, seterusnya berperingatkan bahawa fitrah manusia, perasaan kemanusiaan yang sihat, dapat merasakan dalam lubuk hatinya dia mempunyai pencipta, Tuhan yang cukup mempunyai kekuatan dan kebijaksanaan. Selain daripada akal, manusia ini ada fitrah. Dalam diri manusia ini ada perasaan, manusia ini ada emosi, ada keyakinan, ada sentuhan dalam jiwa dia. Sebab tu tuan-tuan dan puan tengok berapa ramai orang-orang yang di barat sana yang dia kembali kepada Islam, reverted to be a Muslim, kembali kepada jalan yang sebenar. Sebab dalam diri dia ada perasaan. Macam-macam dah dia buat, dia cari keseronokan dunia, mempunyai macam-macam, jadi jutawan sana sini, tapi jiwa dia kosong. Bila jiwa dia kosong, dia ada perasaan bertanya tentang ketuhanan, bertanya tentang penciptaan, bertanya tentang ke mana hala tuju hidup selepas ini.
maka perasaan itu akan menyebabkan manusia juga boleh kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga yang berlaku kepada para rasul. Sebelum didatangkan kepada mereka wahyu, mereka ada perasaan, insting dalam diri dia untuk mengetahui tentang ketuhanan. Perasaan itu wujud sebab manusia diberikan oleh Allah dengan ada perasaan. Sesuai dengan firman Allah surah Rum ayat yang ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Dan hadapkanlah muka kamu, yakni tujuan kamu dengan betul kepada agama Islam, ciptaan Allah yang dijadikannya manusia sesuai dengan ciptaan itu. Tidak boleh ada perubahan bagi ciptaan Allah. Itulah agama yang betul. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala suruh manusia ni pergi tengok tujuan manusia dihidupkan. Saya dah sebut itu tuan-tuan. Dr. Yusuf Qaradawi sebut 3 benda. Di dalam mengenal pasti tujuan hidup, manusia mesti tahu kenapa dia dijadikan, kenapa dia dijadikan oleh Allah, ke mana tujuan hidupnya, apa dia kena buat, apa dia perlu buat, dan yang ketiganya, ke manakah destinasi dia akan berlabuh. Ini 3 benda disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi berdasarkan kepada ayat dalam surah Al-Zariyat surah ke-51 ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya manusia mesti tahu tujuan dia dengan betul. Tujuan hidup dia nak buat apa. Kemudian bila tahu tujuan hidup, mesti tahu agama apa yang nak ikut. Agama ni dia bawa manusia kepada kebaikan. Ada orang kata, ustaz, agama ni semua sama. Sebab agama semua aja orang buat baik. Tuan-tuan jangan terima statement ini. Statement ni kena selangguh dulu. Islam bukan ajar buat baik, Islam ajar kenal Allah. Tak cukup tu. Kalau kita kata mana ada agama ajar buat jahat, betul. Jadi semua agama sama, tapi Islam tidak sama. Kenapa? Islam ajar penganutnya kenal Allah, kenal pencipta. Itu beza. Kamu ajar buat baik je, itu belum bincang lagi. Baik pada sisi kamu dengan baik pada sisi Allah tak sama. Tengok di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Walaupun ayat itu asalnya cerita tentang perang, yang mana Allah tersebut tentang ada perkara yang kamu rasa baik pada sisi kamu tapi tidak pada sisi aku. Ada perkara yang kamu rasa tidak baik pada sisi kamu tetapi baik pada sisi aku. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Itu belum lagi nak cerita tentang perkara baik dan buruk. Belum lagi. Baik dan buruk pada sisi Allah tak sama baik dan buruk pada sisi kita. Manusia mungkin merasakan bahawa makan yang banyak itu baik, pada sisi Allah berbeza. Makan berpada-pada bagi pada orang yang lebih memerlukan. Manusia mungkin rasa saya duit banyak, saya nak pergi umrah 6 bulan sekali. Sekarang boleh pergi umrah 6 bulan sekali je, tak boleh pergi setiap bulan lagi. Undang baru. Siapa yang dah pergi umrah selepas 6 bulan baru boleh pergi pula. Tetapi pada sisi yang lain, kebaikan ialah bagi peluang pada orang yang tak pernah pergi dulu. Kalau kita dah banyak duit, ada dekat surau kita orang-orang yang baik tapi dia tak mampu, kita sponsor dia pergi. Itu lebih baik daripada kita duduk pergi. Sebab dia tak ada peluang pergi, sponsor dia pergi, bagi peluang. Dia memang tak mampu pergi, hukum akal tak mampu dia pergi. Kita ada duit banyak, asyik kita ada duit, bagi kat dia, nak kamu pergi. Itu kita tengok kebaikan pada sisi kita dan sisi Allah tak sama. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang manusia yang diciptakan oleh sesuai. Manusia ni Allah Ta'ala cipta ni sesuai dengan alam. Alam yang dia duduk ni sesuai. Tiba-tiba manusia dia cari planet lain pula dia duduk. Alam ni dah sesuai dah. Dan sesuainya alam ini ada pula mati dan hidup. Mungkin kita kata kenapa lah orang tu mati, kita perlu ilmu dia banyak lagi tapi dia mati. Pada sisi Allah memang patut dia mati dah. Dan sampai masanya kena ada benda baru pula, orang lain pula, orang lain pula, orang lain pula. Ya, maka kita tak boleh mentafsirkan kebaikan itu pada sisi kita, pada sisi Allah. Dan alam manusia diciptakan oleh Allah ni, dia boleh manfaatkan alam. Dia guna akal, dia boleh buat macam-macam, tapi dia mesti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai merosakkan alam. Jangan sampai menyebabkan alam itu jadi musnah, maka jadi tak baik balik manusia itu. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, penciptaan kepada manusia itu tak boleh ada perubahan. Manusia tak boleh nak tukar-tukar diri dia. Saya rasa tak sesuai Allah Ta'ala jadi saya ni lelaki, saya patutnya jadi perempuan, pergi buat operation.
Saya rasa ciptaan asal tu tak sesuai ni. Allah Ta'ala tak pandai ni. Ada dia cipta saya jadi lelaki-lelaki, saya sesuai jadi perempuan patutnya. Buktinya saya pandai masak, saya pandai make up pengantin, jadi patutnya saya ni kena jadi perempuan. Tak betul tu. Tuan-tuan kenal Mama Jui? Orang lama kenal lah kan? Mama Jui pun dah taubat dah jadi haji je. Pergi haji je dah, bertaubat kepada Allah. Ada saya gambar dia pergi haji, kawan saya kat sana uruskan. Taubat kepada Allah, tak lagi lah gosip-gosip dengan manusia je. Cuma masalah dosa dengan manusia tu, dia kena minta ampun dengan Allah dah. Dengan manusia dah, Allah tak campur. Banyak gosip dia dulu dalam utusan Melayu kan, utusan Malaysia dulu. Dia pun hampir-hampir pergi buat operation dekat Thailand kan, hampir-hampir buat operation. Taubat dah, bila sampai kepada manusia nak kepada Allah, bertaubat. Sesuai sebenarnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kata Allah, tak ramai manusia yang ambil pengetahuan. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, saya sebut dulu, kita ni, kita nak knowledge ke kita nak information? Kita main mengaji tuan-tuan, kita nak knowledge ke kita nak information? Kita nak ilmu pengetahuan ke kita nak maklumat saja? Beza orang ada maklumat, beza orang ada pengetahuan. Orang ada maklumat beza tuan-tuan. Contoh, dia tahu lampu merah, kalau dia langgar, maknanya dia hanya memiliki maklumat. Dia tahu dah saf kat depan tu pahalanya besar, dia biar kosong. Dia ada maklumat, dia tak ada ilmu. Maklumat, bagi tahu dah saf pertama pahalanya besar, tak nak masuk lagi. Dah pelik, subhanallah. Maklumat lah, tak sampai tahap ilmu. Dia tahu dah yang tu parking penceramah, dia parking. Taklah surau ni tempat lain. Kadang-kadang kan, tahu dah dah tulis, JK dah tulis parking penceramah, parking pengurusi. Pengurusi datang tak ada parking, penceramah datang tak ada parking. Tengok ada penceramah lain parking dah. Kadang-kadang jadi kesian kat penceramah, dah datang jauh-jauh, hujan pula tu nak bawa kelek kitab, tiba-tiba penceramah lain parking dah. Kadang-kadang saya nakal juga pergi tempat kena parking penceramah, ada orang parking. Jadi saya pun parking belakang kereta penceramah. Lepas tu nak mula kuliah, saya sebut minta maaf kepada penceramah, malam ni saya parking kereta belakang kereta penceramah. Jadi biasanya penceramah balik lewat tu yang saya berani parking tu. Jadi penceramah kena tunggu saya balik, baru penceramah baru boleh balik. Saja gurau sikit. Kadang surau jumpa saya, Ustaz, bagus tak cakap macam tu. Kenapa? Kami dah berbuih dah cakap, kereta tu juga tak ada parking pun. Maknanya kita ada maklumat, tak jadi ilmu, tak jadi knowledge, tak jadi pengetahuan. Bila tak jadi pengetahuan, tak jadilah amalan. Itulah kunci dia. Tak jadilah amalan. Amalan tu tak dapat hasil. Sebab itu bila ada saf kosong, tak nak masuk, tak nak kejar saf pertama. Imam angkat takbir, selepas imam angkat takbir, makmum angkat takbir. Dia dah tahu, ustaz ramai dah mengajar, tapi bila imam dah angkat takbir, dia Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu sebelum imam angkat takbir, imam dah angkat takbir, tinggal semua Allahu akbar. Qul a'udzu birabbin nas, apa lagi? Maknanya ada maklumat saja, tak jadi knowledge. Bila tak jadi knowledge, tak jadi amalan. Tak jadi amalan, nak dapat pahala macam mana? Tak dapat pahala, macam mana nak tambah amal ibadat? Macam mana nak beratkan timbangan? Itu masalah yang besar. Jadi kita ni di tahap mana kita ni? Maka sebab itu Allah Ta'ala suruh berfikir. Bila manusia berfikir tentang ciptaan Allah, bila manusia fikir tentang alam, implikasinya apa? Bukan fikir je, oh alam ni ada Allah, aku beriman dengan Allah. Dah tu, what's next? Apa selepas itu? Tak ada tindakan ke? Kamu tengok alam ni, kamu lihat ini, kamu lihat itu, tak ada tindakan ke? Aku percaya lah ada Allah. Habis kalau dah percaya ada Allah, apa kamu punya action? Tak ada action. Tak ada action, macam mana nak jadikan ia sebagai proof, sebagai bukti bahawa ini tanda orang beriman? Orang beriman mesti ada tandanya. Orang beriman mesti ada bukti dia beriman. Bagaimana? Iaitu akan lahir daripada tindakan dia, akan lahir daripada ucapan dia, akan lahir daripada perbuatan dia. Itu tanda keimanan, akan lahir, mesti lahir. Cuba kita tengok orang semayang, orang tak semayang, orang dia mesti berbeza. Orang yang semayang, bila mana waktu azan dah berkumandang, dia akan gelisah nak basuh apa. Tapi orang tak semayang, tak apa, Zuhur kan panjang lagi, beza.
akan berbeza sebab maklumat, sebab ilmu akan menghasil tindakan akan menghasilkan kepada pembuktian kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak hasil, maka bagaimanakah nak katakan iman itu nak meningkat? Sahabat-sahabat Nabi ketika mana diuji di dalam peperangan, mereka tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bilakah datang kemenangan Allah? Bila datang pertolongan Allah?" Tiba-tiba Nabi kata, kemenangan Allah itu dekat. Pening mikir, kenapa kata kemenangan itu dekat? Macam manakah dikata kemenangan? Kemenangan kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar, orang yang berjuang, dia dah dekat dengan kemenangan. Dia diuji dalam peperangan, dia sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan solat. Innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Hanya orang yang sabar dia dekat dengan kemenangan. Kemenangan yang bagaimana? Ketika dia sabar, dia minta kepada Allah, dia diuji, dia sedang dekat dengan kemenangan. Ketika mana dia syahid, dia mencapai kemenangan. Sebab itu pemimpin-pemimpin Ikhwanul Muslimin yang diharapkan, mereka senyum ketika dihukum bunuh. Ada mereka menangis, mereka senyum, sebab mereka rasa kami sudah capai dekat dengan kemenangan itu. Apa dia? Iaitu syahid di tali gantung, mempertahankan agama Allah. Mereka senyum, kita sedih. Sebab apa? Sebab kita tak capai kemenangan. Mereka sudah dekat dengan kemenangan. Kita rasa mereka terpenjara, kita rasa mereka dianiaya, tetapi sebenarnya mereka sudah dekat dengan kemenangan. Apakah lagi yang paling berharga dalam kehidupan manusia ini selain daripada dia mati dalam mempertahankan agama Allah? Apakah yang lebih mulia? Apakah yang lebih mulia dalam hidup kita? Kita mati dalam mempertahankan agama Allah. Tidak ada yang lebih mulia melainkan itu. Kita bercakap benda yang benar, kita buat benda yang benar, kita mempertahankan kedaulatan Islam, kita mempertahankan agama Allah, dan kita mati. Mati ketika itu, mati syahid, dijamin syurga, kecuali kita ada hutang dengan manusia. Tu hutang ni satu hal lagi lah. Ada hutang, mati syahid pun tangguh dulu, bayar hutang. Sebab tu buat hutang ni perbincangan yang akan datang insya-Allah. Jadi tengok apakah lebih mulia tu, tak ada. Sebab tu pemimpin-pemimpin ikhwan, mereka berjuang, tak ada duit kat mereka. Mereka ada duit yang banyak, mereka cari fakir-fakir miskin, ibu-ibu, anak-anak yatim untuk memberi sumbangan. Dia pun tak simpan duit, kepuk-kepuk simpan, tak ada. Dia bagi, cari. Mana dia berapa? Adakah golongan-golongan yang telah syahid bapa mereka, telah syahid suami mereka, mereka cari. Yang telah syahid anak-anak mereka cari. Ini hebatnya Ikhwanul Muslimin. Bagi, sara mereka, sara. Ada duit sara, baik lelaki maupun perempuan. Kita tak, itu beza. Sebab itu kita ni lambat dengan kemenangan Allah. Sebab kita selfish, kita tinggi, peribadi kita tinggi, keinginan untuk diri kita lebih daripada lain. Kita nak bagi pun kita kira-kira dulu. Kita nak bagi, kita tak boleh yakin kita bagi ni betul kalau tak tambah. Keyakinan tu kurang. Tahu tak? Tahu. Tahap mana? Information, maklumat. Dia tak jadi pengetahuan. Bila tak jadi pengetahuan, tak jadilah tindakan. Tak jadi tindakan, tidak adalah pembuktian. Itu yang kita kena faham dalam kita mengaji ilmu akidah ini. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu tuan-tuan. Seperti mana yang saya sebut dulu, saya buat jualan untuk bantu Syria. Jadi saya tengok umat Syria sekarang ni dekat Malaysia ada 10,000 orang dekat Malaysia, yang sedang masuk lagi pun ada. Jadi saya buat jualan ni, dengan hasil untung jualan ni saya dapat bahagian ni bantu kepada umat Islam di Syria. Tuan-tuan nak membeli, tuan-tuan beli dengan sumbangan. Saya tak pernah buat pun minta derma ni, saya tak suka. Sebab ramai juga minta derma ni, derma tu sampai ke tempat lain, tak sampai ke tempat yang sepatutnya. Dan saya bantu dua, satu di dalam Malaysia, satu lagi bulan 4 ini Muslim Care akan pergi ke Syria. Saya pergi Muslim Care akan pergi ke Syria, bawa duit untuk pergi bantuan kepada pelarian-pelarian yang berada di border Jordan dan juga Turki. Pada bulan 4, jadi saya akan serah sebahagian daripada sumbangan itu kepada mereka untuk bantu. Kalau tuan-tuan nak membeli, hasil sumbangan tuan-tuan akan diberi kepada Syria, silakan, ada jualan di luar. Ustaz Rosli Mokhtar buka kedai di Seksyen 7, kedai pizza. Tuan-tuan pergilah. Yang buat roti itu semua orang Syria. Buat roti, buat pizza orang Syria. Dan Ustaz Rosli bantu orang Syria situ juga. Saya pun tadi petang dengan dia. Jadi kita cuba tolonglah. Macam-macam tu orang Syria yang kat Malaysia ni macam-macam.
yang nak bersalinnya, yang datang hemodialisisnya, mereka datang tak boleh bekerja sebab mereka dapat daripada PDB punya lesen saja setahun duduk Malaysia. Nak makan apa? Ambil kerja tak boleh, sebab mesti ambil risiko. Ambil 5 orang, ada 2 family, dan mereka ni memang pakar dalam buat roti. Daripada kecil pun buat roti, buat pizza, buat roti Perancis dan sebagainya. Kami pun cuba tanya dengan immigration macam mana nak buat. Immigration kata bila ambush memang kami tangkap, tetapi kerana dia ada kad daripada UNCHR tu, maka dilepas balik. Sebab kalau kita ambil orang bekerja tanpa permit ikut undang-undang, kena denda RM50,000 satu orang. Kalau 5 orang, dah berapa? Masuk lokap lah sebab dia. Dia tahu apa nak buat. Malaysia ni bagus satu je lah, dia tutup mata juga. Bila Syria datang ni, dia tutup mata, dia bagi permit, tapi dia senyap-senyap gitu je. Cuma mereka boleh bawa anak-anak ke sekolah. Anak-anak nak ke sekolah, bawa mak yang hemodialisis setiap hari nak kena pergi rawatan, makan apa? Jadi kami tak ada duit. Saya Ustaz bukan ada duit, apa nak buat? Cari-cari barang jual, ada untung bagi, bantu. Itu yang kita boleh buat. Jangan tunggu kaya pun nak tolong orang, sebab kita ni tak tahu sempat kaya ke tidak. Jadi tunggulah ada hak sikit-sikit lah. Janji kita bagi, jangan tak bagi. Wallahu a'lam. Saya cuba sekali itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.